Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Saadah binti Jaafar dari Sekolah Rendah Arab Jaim Jelatang. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk pecahan, standard kandungan 2.1, standard pembelajaran 2.1.3, penolakan pecahan. Objektif pembelajaran, pada akhir pelajaran, murid dapat menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajah dan nombor bercampur dengan penyebut yang sama tanpa sebarang kesalahan. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan tajuk menolak pecahan. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 75 hingga 79. Fokus kita pada hari ini ialah menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Cikgu telah sediakan beberapa contoh di dalam video ini supaya dapat menjadi rujukan untuk kamu dalam menyiapkan latihan nanti. Baiklah, mari kita mulakan dengan contoh yang pertama. Soalannya ialah 5/7 tolak 3/7. Seperti yang kamu telah pelajari semasa darjah 3, cara menolak pecahan masih menggunakan asas yang sama, iaitu pastikan penyebutnya sama, tolakkan pengangka sahaja dan mudahkan jawapan. Pastikan jawapan itu sama ada SS atau PTW. Cikgu harap kamu masih ingat lagi SS adalah sama sifir dan PTW adalah pecahan tidak wajar. Jadi di soalan ini penyebutnya sama, kita tolak pengangka saja dan kita dapat 2/7. Baiklah, untuk contoh kedua, soalannya ialah 7/9 tolak 4/9 dengan menggunakan cara menolak yang sama. Jadi, di sini kita hanya tolak pengangka dengan penyebutnya yang sama menjadi 3/9. 3/9 perlu dimudahkan kerana ia adalah sama sifir. Jadi, kita gunakan sifir 3 dan kita akan mendapat jawapannya 1/3. Baiklah, contoh yang ketiga. Okey, soalan ini mempunyai nombor bulat di hadapannya kerana ini adalah nombor bercampur. So, nombor bulat perlu ditolak dengan nombor bulat, tapi di sini tiada nombor bulat kerana ini adalah pecahan sahaja. Jadi, 1 tolak dengan sifar tak ada masalah, kita boleh teruskan saja. Okey, cara menolak yang sama. Kita tolakkan saja pengangka dan jawapan yang kita akan dapat ialah 1/6/10. 1/6/10. 6/10 adalah SS. Jadi, sama sifir, kita akan gunakan sifir 2 dan jawapan akhir yang kita dapat ialah 1/3/5. Baiklah, kita pergi pada contoh keempat. Contoh keempat, kedua-duanya adalah nombor bercampur. So, apabila nombor bulat, dan di sini juga ada nombor bulat ditolakkan dengan nombor bulat. Pecahan ditolak dengan pecahan. Menggunakan asas menolak yang sama, kita susun nombor bulat tolak dengan nombor bulat di sini. Ada tanda tambah di tengahnya atau campur sebab ini adalah nombor bercampur yang mana nombor bulat campur dengan pecahan. So, sebab itu ada tanda tambah di tengah-tengahnya. Okey, pecahan kita tolakkan dengan pecahan dan kita dapat jawapannya 2/3/5. Baik, contoh kelima. Okey, di sini adalah nombor bulat sahaja. Tak ada pecahan. Jadi, pecahan dia ialah sifar. Jadi, sifar nak tolak dengan 2. Bolehkah sifar kita nak tolak dengan 2? Tak boleh. Jadi, kita perlu buat pinjaman dekat sini. Bagaimana cara kita untuk melakukan pinjaman pecahan? So, kita akan potong 3, ambil 1, tinggalkan 2, ambil 1. 1 ini kita akan tukarkan kepada pecahan. Okey, bagaimana kita nak tukarkan pecahan 1? 1 ialah nombor bulat yang besar. Contoh, cikgu ada sebiji kek yang satu je, cikgu ada satu je kek yang cikgu potong kepada 4 bahagian yang sama besar. 4 bahagian yang sama besar. Jadi, dia akan jadi pecahannya 4/4 sebab cikgu potong 4 bahagian sama besar. Padahal kek cikgu ada berapa? Ada sebiji saja. Jadi, 1 kek menjadi 4/4.
Okey, jadi 1 dekat sini kita nak jadikan pecahan. Kita tengok penyebut di sebelah sini adalah 5. So, 1 tu akan menjadi 5/5. Okey, 1 akan jadi 5/5 dan kita salin soalan yang baru. Ia menjadi 2 5/5. 3 tadi, dia menjadi 2 5/5 tolak 2/5. So, tolak seperti biasa, kita akan dapat jawapan 2 3/5. Okey, contoh seterusnya. Masih lagi sama, nombor bulat yang tanpa pecahan. Jadi pecahannya sifar. Sifar nak tolak 3, tak boleh lah. Okey, nombor bulat bolehlah tolak nombor bulat. Tapi pecahannya tak ada. Jadi kita kena pinjam seperti tadi. So, 5 akan kita potong menjadi 4. 1 kita tukarkan kepada pecahan. Berapakah pecahan untuk soalan ini? Ya, kita tengok penyebut di bawahnya adalah 8. So, dia akan menjadi 8/8. Okey, kita salin soalan yang baru. 4 8/8 tolak 2 3/8. So, dia akan menjadi 2 5/8. Okey. Baiklah, contoh seterusnya. 3 2/5 tolak 4/5. Okey, kita tengok pengangka ini tidak boleh ditolak kerana 2 adalah nombor yang kecil. Jadi, kita perlu lakukan pinjaman daripada 3 ini. Okey, kita potong 3. Tinggalkan 2, ambil 1. 1 akan menjadi pecahan. Kita lihat penyebut di sini adalah 5. Jadi 1 akan menjadi 5/5. 5/5 akan kita berikan kepada 2/5. Kita akan tambah. Kamu boleh buat di tepi seperti ini. 5/5 tambah 2, 2/5. Jadi dia akan menjadi 2 7/5. 2 7/5 adalah soalan yang baru. Walaupun 7/5 adalah PTW, kita biarkan dahulu sebab kita nak melakukan penolakannya. Jadi kita salin soalan yang baru. 2 7/5 tolak 4/5. Dan jawapan akhir adalah 2 3/5. Baiklah, contoh ke-8. Ini merupakan tolak berturut-turut. Untuk soalan tolak berturut-turut, kita akan tolak nombor yang di hadapan dahulu. So, kita akan tolak 5 6/7, tolak 2/7. Tak ada masalah, kita boleh tolak terus. So, kita dapat jawapan. Dan jawapan itu akan kita sambung lagi untuk ditolakkan dengan 2 3/7. So, kita tolak seperti biasa. Kita akan dapat jawapan akhirnya 3 1/7. Baiklah, contoh ke-9. Masih lagi tolak berturut-turut. Okey, kita akan tolak nombor yang di hadapan dahulu seperti biasa. So, kita boleh tolak pecahan ini nombor bulat saja tanpa pecahan. Jadi, 7 tolak dengan pecahan yang sifar, 7 tolak sifar, tak ada masalah. Kita boleh tolak terus. Okey, dapat jawapan dia. Kita sambung dengan soalan seterusnya. Dan tolak seperti biasa akan dapat 1 3/9. 1 3/9 perlu dimudahkan kerana apa? Kerana sama sifir. So, kita akan dapat jawapan akhirnya 1 1/3. Baiklah, ini merupakan contoh terakhir daripada cikgu. Masih lagi tolak berturut-turut. Kita akan tolakkan nombor yang di hadapan dahulu. Okey, tak ada masalah. Kita boleh tolak nombor bulat ini. Tetapi lihat pengangkanya 3 tolak 7. Jadi di sini perlu lakukan pinjaman. Kita ambil daripada 7. Tinggalkan 6, ambil 1. 1 akan bertukar menjadi pecahan. Berapakah pecahannya murid-murid? Ya, betul. 10/10 akan kita tambah kepada 3/10. Seperti ini. Okey, dan dia akan menjadi nombor yang baru iaitu 6 13/10. Kita salin soalan yang baru. Kemudian kita tolak seperti biasa. Kemudian kita sambung penolakan kita dengan nombor yang seterusnya. Dan jawapannya ialah 5 5/10. 5/10 adalah sama sifir. Jadi kena mudahkan jawapannya menjadi 5 1/2. Sampai di sini dahulu untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan latihan yang telah cikgu sediakan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.